membincangkan tentang adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya kita baru membahaskan tentang adab sebelum berdoa. Betul? Sebelum berdoa. Setakat ni yang paling jauh lah. Yang lain semua banyak muqaddimah, syakirin semua. Ni paling jauh lah. Alhamdulillah. Yalah, sebulan 4 kali. Kan? Takkan tak jauh mengaji kan? Alhamdulillah. Doakan saya istiqamah di sini tuan-tuan. Saya bahagia dengan tuan-tuan. Sebab ini adalah tempat awal saya dulu. Dan tempat ini paling banyak dijejaki oleh ibu saya. Semoga ada barakah di sini insya-Allah. Amin. Baik. Sebelum daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat lagi apa yang perlu kita buat? Saya tolong tuan-tuan. Kita kena berwuduk dahulu. Dalam situasi ini dah berwuduk dah? Dah. Selepas sunat subuh. Maka telah berwuduk lah. Jarang orang tak berwuduk. Bukan jarang tu, tak sah semayang tu lah. Dan ulama' menyebutkan ketika kita berwuduk selepas daripada azan, yakni wuduk untuk solat fardu, sebaik-baiknya selepas berwuduk tidak lagi bercakap dengan sesiapa. Sebaik-baiknya. Kata Al-Alimul Alamah Al-Habib Umar Al-Hafidh hafizahullah ta'ala, beliau menakalkan daripada riwayat para ulama' kita, antara punca tidak khusyuk, bukan tidak khusyuk, antara punca mendapatkan khusyuk di dalam salat, antara caranya adalah tidak bercakap selepas daripada mengambil wuduk untuk solat fardu. Pembahasan ulama' lain menyebutkan selepas salamnya qalbiyah, yakni rawatib sebelum melakukan solat fardu, maka selepas itu tidak ada lagi perkataan dengan makhluk. Jelas? Sebab hubungan rawatib itu adalah dengan fardu. Maka di antara sunat dan fardu tersebut, sebab itu disebut dalam hadis Nabi, di antara azan dan iqamat, maka di situ waktu makbul. Waktu makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung bagi mereka yang diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga sunat rawatib. Tak semua tak semua. Mereka yang menjaga rawatib, insya-Allah dia boleh bangun malam. Rahsia mereka yang bangun malam dengan istiqamah. Saya tak cerita seminggu sekali, sebulan sekali, tak. Dia bangun dengan istiqamah. Kekuatan itu akan diberi oleh Allah apabila dia menjaga sunat yang lain. Sebab tu mereka yang bangun malam, sebenarnya dia telah mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh para nabi. Sebab tu tahajud ini diwajibkan kepada para anbiya. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi sebut, kalau tidak keberatan kepada umatku, niscaya aku wajibkan tahajud. Kenapa tahajud ini wajib? Sebab inilah puncak kecintaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia meninggalkan segala kesenangan dia, ada tak lebih senang daripada merehatkan diri? Tak ada. Hatta ulama' menyebutkan ketika merehatkan diri kita ini, itulah amalan yang paling ikhlas. Betul? Ada orang, aku tidur ni sebab bini aku, ada? Tak. Saya tidur kerana diri saya. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada sangkut paut dengan makhluk. Tapi dia dapat tinggalkan ibadat tersebut. Tidur pun ibadat, perintah Allah. Dapat tinggalkan kesenangan tersebut untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka darjatnya di sisi Allah lain. Lain. Sebab tu Nabi menyebutkan, niat kamu sebelum daripada tidur untuk bangun tahajud, maka diberi pahala tahajud. Betul? Pahala tahajud dan pahala mendirikan tahajud benda yang berbeza. Kita pernah sebut di sini kan? Berbeza. Dan kesan mereka yang istiqamah dengan tahajud berbeza. Sangat berbeza. Tak percaya, amalkan. Amalkan. Tak semua kita boleh cerita rahsianya. Betul? Amalan agama ini perlu dirasai oleh diri kita. Bahawa kita tahu, oh betapa besarnya nikmat ini. Dan nikmat ini ulama' sebut diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar untuk mendapatkan nikmat tersebut. Pertama perlu ada hajat dulu. Hajat dalam hati. Pernah doa tak nak bangun tahajud? Tak pernah doa. Nak jaga solat sunat rawatib? Tak pernah doa. Masih kecil. Kecil kan? Nak doa naik pangkat mudah. Padahal rawatib dengan naik pangkat, rawatib kekal di akhirat. Naik pangkat tak kekal tuan-tuan. Tapi nilai ini kita tak nampak.
Sebab ulama menyebutkan tidak diberi kekuatan untuk menikmati nikmat tersebut. Jelas? Dapat tuan-tuan? Baik. Maka adab berdoa yang pertama berwuduk kita. Ketika berwuduk ini banyak rahsia lah. Para ulama menyebutkan banyak rahsia wuduk. Dan ketika berwuduk, para ulama menyebutkan antara adabnya lain, ingat lagi? Depan wuduk apa dia? Sebelum daripada doa, ingat lagi? Tuan-tuan? Menghadap ke arah kiblat. Ni doa makhsus. Doa masnun di mana boleh menghadap bila air, tu masnun. Makhsus sebaik-baiknya menghadap ke arah kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Hatta dalam situasi harus. Harus ni dalam harian kita. Macam ni sunat tuan-tuan menghadap pada saya, tak sunat menghadap pada kiblat. Begitulah menziarahi kubur. Walaupun membelakangi kiblat, sunat menghadap ke arah kubur. Tu kita kena tahu situasi. Ketika berdoa, maka sunat menghadapkan ke arah kiblat. Dan para ulama menyebutkan antara punca tumpulnya akal. Akal kita ni tumpul. Orang cakap susah nak faham. Payahlah nak faham. Antara dia sebab dia para ulama sebut faktornya apa? Kita lazim membelakangi kiblat. Lazim membelakangi kiblat. Itu pertama. Yang kedua, lazim kita kaki ke arah kiblat. Lazim. Itu tandanya tumpul akal kita. Ya ke ustaz? Buat dulu. Buat dulu. Kita tengok. Ya tak ya? Nampak? Ingat lagi kita kisahkan dulu. Ada ulama sebut memang tidak ada riwayat yang kita jumpa. Cuma ada larangan, yakni tidur selepas asar. Ingat lagi? Yang para ulama menyebutkan bahawa tidur selepas asar ini boleh menyebabkan penyakit gila, kan? Berlaku tak dulu? Berlaku, kan? Ingat lagi kisah tu? Satu orang yang tak percaya kata, para masyayikh, guru-guru, tonggu, ya ke tok guru, gila ke tidur lepas asar ni? Kalau tak gila, alhamdulillah, kan? Tok guru kata, cukup 40 hari kamu buat, gila kamu. Ya ke tok guru? Dia tak percaya, jenis tak percaya ni. Jenis dah lah tak ngaji, tak percaya pula tu, kan? Tak apalah, dia pun try. Try tuan-tuan, 40 hari, genap 40 hari. Apa dia buat? Dia pun keluar rumah. Dia keluar rumah, dia jumpa orang, dia kata, tok guru cakap dengan saya, tidur, dia pergi ke pondok dulu. Tok guru, dah 40 hari saya tidur lepas asar. Tak gila pun? Dia kata, tok guru. Tok guru kata, baguslah, alhamdulillah. Tak gila, alhamdulillah lah, anugerah Allah. Maka dia pun keluar daripada pondok. Naik bas. Dia jumpa dengan orang dalam bas, dia kata, tok guru cakap tidur lepas asar ni gila. Tengok saya gila tak? Tak gila pun. Dia turun bas, dia jumpa orang. Tok guru cakap, lepas asar tidur gila. Saya tidur lepas asar tak gila pun. Sampailah balik rumah dia macam tu. Tuan-tuan rasa dia gila ke tak gila, tuan-tuan? Baik. Dan ulama menyebutkan sebab itu di dalam menuntut ilmu, pertama adab yang perlu kita adab, pamerkan diri kita. Dapat, tuan-tuan? Jangan kamu pamerkan diri kamu. Nanti bidaya itu dalam bab dengan guru, Imam Ghazali akan sebut. Sehingga kamu di hadapan guru kamu tidak boleh memperbanyakkan ibadat kamu. Sampai tahap macam tu. Tak boleh memperbanyakkan ibadat kamu di hadapan guru kamu. Adabnya dengan guru. Sebab apa? Tunggulah bab dia nanti. Sebab apa? Tunggu bab dia nanti. Boleh? InsyaAllah. Dan ketika menghadap kiblat, para ulama menyebutkan ketika itu akal kita ni akan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama menyebutkan ketika diberi ilham oleh Allah, ini yang kita nak. Apa ilham yang kita perlu ketika berdoa kepada Allah? Yakni ilham untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Para aulia, kalau kita lihat wali-wali punya doa, dia tak banyak doa hajat dia, tak. Yang kita tengok banyak dan doa dia puji Allah. Subhanal Malikul Quddus, macam-macam doa. Di dalam tu dihiaskan zikir doa tu, puji Allah tu. Masya Allah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah wasilah Allah nak makbulkan doa dia, kerana dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, tuan-tuan? Allahu Akbar. Baik, selepas menghadap kiblat, dan kita menyebutkan juga bagaimana tata cara mendadahkan tangan. Kita dah sebut dah ni, kan?
Bagaimana? Sebaik-baiknya bertentang dengan dada kita. Dan makruh hukumnya kita menyelangi tangan kita. Hukum dia makruh. Hatta di dalam majlis. Ni jangan marah orang pula. Tak mengaji ni. Jangan marah orang. Dan ulama menyebutkan, bila kita menyilangkan jari ini, dia ada riwayat hadis Nabi SAW. Akan mereka yang menyilangkan jarinya di dalam majlis dan lazim dengan sifat ini, akan bukan terhindar, akan terluput baginya doa rahmat bagi umat Nabi SAW. Umat Nabi kalau doa rahmat, maka dia akan terkecuali daripada rahmat tersebut, doa tersebut. Sebab apa? Ulama menyebutkan sifat menyilangkan jari tadi adalah sifatnya orang kufar, orang bukan Islam. Bahkan itu adalah tanda ibadatnya mereka. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW. Di dalam tausiah Nabi kalau memberi tausiah, lazim Nabi tausiah, khutbah, bayan Nabi, ceramah Nabi bagaimana? Nabi akan berdiri, itu lazim Nabi. Dan bagaimana keadaan Nabi? Disebut dalam Riyadhus Salihin, Imam Nawawi menyebutkan Nabi kalau di dalam berdiri, Nabi akan memegang begini tangannya. Bujai macam ni, megang macam ni. Satu riwayat. Dapat? Satu riwayat lagi memegang begini. Macam orang nyanyi nasyid. Begitu. Itu lazim bagi Nabi SAW. Dapat? Semoga kita dapat amalkan sama-sama, insya-Allah. Baik, kemudian sebelum daripada berdoa juga disunatkan kepada kita apa lagi? Ingat lagi, ada catat. Terlepaslah ustaz. Terlepas catatan, bukan terlepas kuliah, terlepas catatan tu. Tak apa. Apa dia? Berselawat kepada baginda Nabi SAW. Baik, sebelum itu. Dan ketika sebelum daripada kita berdoa, dah menadah tangan, berwuduk, menghadap kiblat, itu adab zahiri. Adab batin apa dia? Adab batin. Pertama ketika berdoa, merasakan bahawa Allah memberikan apa yang kita nak. Itu pertama sekali. Punca mereka yang tidak dimakbulkan doa adalah kerana awal doanya tidak beradab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab awal berdoa. Macam mana awal berdoa tidak beradab? Dia rasa Allah tak boleh bagi kat dia. Dapat? Macam mana tu? Dalam dia doa memohon pada Allah, dia nampak makhluk. Dia nampak orang lain. Dia nampak benda lain boleh tolong dia. Dapat? Kena betul-betul mengosongkan pemikiran dan qalbu kita. Hanya mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah zat yang menciptakan kita. Dialah zat yang mendatangkan setiap sakit masalah. Dan dialah zat yang menyelesaikan masalah tersebut. Dan mendatangkan kesembuhan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan ini akan lahir apabila kita benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama menyebut dalam lafaz doa semuanya diawali dengan bismillah, alhamdulillah, betul? Dan ketika seorang tadi mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bahas kan? Segala puji ada berapa? 4. Ingat lagi? Qadim bagi qadim, qadim bagi hadah, hadah bagi qadim, hadah bagi hadah. Ingat lagi? Alhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah ini, itu yang diisbatkan oleh kepada Allah, ditetapkan kepada Allah. Yang nak dinafikan apa? Yang nak dinafikan kita. Ketika menadah segala puji bagi engkau wahai Allah, lafaz mengisbatkan Allah, hati ini menafikan diri kita bahawa kita ini penuh kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak dosa, Allah beri peluang doa lagi. Allah beri peluang doa. Nikmat tak tuan-tuan? Nikmat. Ada orang Allah tak beri kekuatan pada dia untuk doa. Ada. Dia tak mampu nak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu sebab apa. Dia sendiri tak ada rasa nak doa. Tu kena kesian, kena sedih lah dengan diri kita. Kalau berlaku macam tu, kena sedih. Dan ketika melafazkan segala puji bagi Allah, maka inilah maqam yang tertinggi ketika menafikan setiap daripada diri kita bahawa tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dilafazkan alhamdulillah,
maka dihimpunkan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Allah mewakili nama-nama yang lain. Disebut Allahumma ataupun Allah telah mewakili 99 nama yang zahir. Adapun nama Allah dapat di dalam berapa riwayat? 3000 nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebenar-benarnya nama Allah tidak terhitung banyaknya. Maka bila mengucapkan alhamdulillah, kamu telah mengucapkan keseluruhan nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedih ketika mengucapkan tak menafikan dalam hati. Itu yang sedih. Itu keadaan kita. Tak nafi diri kita. Kita nampak kita buat lagi, kita yang selesai masalah. Kita tak serah semua pada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab sebelum daripada doa, dah menadah tangan, merasakan diri ini hina, tidak boleh selesaikan masalah ini. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tuan-tuan? Adab ini tuan-tuan takkan dapat melainkan tuan-tuan buat. Buat dan merasa khudur dalam hati. Tak dapat rasa lah ustaz. Kena sedih. Kena doa. Ya Allah, beri aku rasa tu. Rasa bagaimana menafikan diri aku dan mengisbatkan kau, ya Allah. Tu kena rasa di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena ingat, yang kita nak minta ni bukan member kita. Bukan kawan-kawan kita. Boleh kita. Ada orang doa. Saya pernah pergi satu tempat. Imam pula tu doa. Kerap dulu. Innalillah. Tak apa, saya tak marah dia lah. Orang lama kan. Mungkin dia ada masyarakat ketika itu. Tapi ketika itu su'ul adab. Su'ul adab. Su'ul adab. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan majlis. Dengan majlis kita. Termasuklah kita, keadaan kita. Kita tahu bagaimana keadaan kita berdoa, betul? Betapa lalai yang kita dalam doa, betul? Jangan cerita tertib zahir. Jangan cerita tertib batin. Zahir pun kita tak jaga. Dan ulama menyebutkan, tandanya mereka tak jaga tertib zahir, itulah tanda dia tak jaga tertib batin dia. Dapat? Ini siapa yang disebut? Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Di dalam Muniyatul Musalli. Mereka yang paling banyak, bukan paling banyak, mereka yang banyak bergerak di dalam solatnya. Yakni gerakan yang tidak diperlukan dalam solat. Itu tanda hati dia tak tetap. Banyak gerak dia. Sebab hati dia tak tetap, tak hudur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Itu dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh lagi perjalanan kita. Nak dapat betul-betul apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Baik, seterusnya. Selepas menafikan diri kita, keberadaan kita, kekuatan, kehendak kita, hanya meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itulah mula berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, tuan-tuan? Ada berapa adab tadi? 4 benda. Pertama, berwuduk. Kedua, sudah menghadap kiblat. Ketiga, boleh tuan-tuan? Mengangkat tangan kita. Ingat, mengangkat tangan di dalam doa maksus tu tanda berhajat. Tanda berhajat. Tanda berhajat. Dan yang keempat, adab batin. Apa dia adab batin? Menafikan diri kita secara mutlak ketika itu. Jelas, tuan-tuan? Ni kita ngaji tasawuf ni, kena ngaji hati, bab hati. Ibadat dah baik dah cantik dah. 40 tahun ngaji tentang doa. Tapi hudur tak ada dalam doa kita. Itu pun Allah kesian bagi juga kita. Sebab kita doa. Bagi juga. Tapi tak ada hudur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tak istiqamah doa. Sebab tak ada hudur. Dapat, tak doa dah. Dapat, tak doa dah. Kenapa? Tak jaga adab batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jaga adab batin dia tahu hadirnya dia untuk berdoa kepada Allah, dan nikmat yang diberi daripada Allah Ta'ala itu semuanya milik Allah. Maka dia akan sentiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tuan-tuan? Dan yang kelima adalah memerhatikan waktu. Baru masuk bab ini. Memerhatikan waktu berdoa tersebut. Kata Imam Ghazali memberikan doa maksus pertama adalah selepas daripada solat sunat subuh ataupun solat sunat fajar. Inilah tempat di mana doa makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bandingan doa
selepas sunat subuh ini, ulama menyebutkan bandingannya sama dengan doa ketika malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Bandingannya, darjatnya. Allahu Akbar. Banyak kita terlepas kan? Allahu Akbar. Dan ulama menyebutkan selepas daripada solat sunat subuh ini, para ulama menyebut istiqamahnya mereka yang berdoa pada waktu ini akan diperluaskan rezeki fizikal baginya. Ini rahsia dia. Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Adab Sulukil Murid. Tuan-tuan boleh semak Adab Sulukil Murid. Antara adab suluk mereka yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan salik. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad meriwayatkan satu hadis Nabi, mereka yang menjaga amalan selepas subuh, termasuk sunat subuh. Menjaga amalan selepas subuh. Menjaga amalan dia. Yang ini duduk di atas tikar sejadah dia. Menjaga amalan sehingga waktu terbit matahari. Mampu dijaga amalan. Lebih baik rezekinya, kata Nabi. Lebih baik rezekinya daripada mereka yang bermusafir di ufuk dunia. Maksud dia, keluar bermusafir itu dah rezeki dah sebenarnya. Orang yang keluar musafir, rezeki dia memang dah barakah ketika itu. Sebab dia dah keluar untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syarat lah. Orang yang keluar musafir tadi, dia jaga semayang dia. Jangan tak jaga semayang. Rezeki tadi tak berkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak luas. Tapi kita tak dapat rasa nikmat tersebut. Dapat? Antara nampak, tak nampak apa dia? Memang rezeki banyak, tapi makan tak banyak gitu. Rezeki sebenar ulama sebut apa yang masuk dalam mulut. Gaji kita satu hari 1,000. Tapi sehari itu kita dapat makan roti canai. RM1.2 contoh. RM1.2 sang? Naik lagi kan. Minyak naiklah dia kan. Contohlah RM1.2. Dengan bilo ais RM1.5. Berapa jumlahnya? RM2.70. Maka itulah rezeki kita. Sehari tu kita dapat makan RM2.70, itulah rezeki kita. Baki RM1,000 tadi tolak dengan RM1,000, tu bukan rezeki kita. Tu rezeki siapa? Tayar kita, anak kita, baju dan sebagainya. Rezeki yang mutlak bagi kamu apa dia? Yang masuk ke dalam kerongkukan kamu. Itu rezeki kamu. Allahu Akbar. Baik. Dan ulama menyebutkan mereka yang mampu menjaga amalannya selepas subuh ini bermula pada sunat subuh, maka rezeki ni kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, ini jaminan rezeki fizikal. Apa dia rezeki fizikal di sini? Berbentuk material, zahir, kesihatan, pekerjaan dan sebagainya. Rezeki rohani pula, fizikal, jasmani selepas subuh. Dan Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan rezeki rohani adalah selepas asar. Selepas asar. Allah, tak dapat Ustaz. Saya pergi Tasik Maisuri jogging Ustaz. Sambil jogging zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup amalan lepas asar. Mereka yang jaga lepas asar, dia dapat rezeki rohani. Apa rezeki rohani? Semayang manis. Manis dia semayang. Lepas semayang dia rasa nak semayang lagi. Kita tengah semayang rasa tak nak semayang dah, betul? Bilalah nak habis. Itu kita, tak rasa manis. Dalam doa hari ni 5 minit, esok tambah 10 minit. Kita kalau hari ni dah 5 minit, besok 1 minit. Sebab 5 minit lama tu. Saya kat masjid orang tegur, doa lama Ustaz. Doa lama Ustaz. Tak apa. Imam yang adil kena jaga jemaah dia. Ustaz ada dalil. Tak apa, kita maklum kat sini. Doa selepas fardu itu makbul. Nanti kita akan bahas juga pada tempat dia nanti. Maka mereka menjaga amalan selepas asar, tu rezeki jasmani dia. Maka tuan-tuan yang tak rasa manis dalam ibadat, jaga amalan lepas asar. Jaga amalan lepas asar. Tuan-tuan tak baca kitab Adab Sulukil Murid, tapi saya himpun di sini. Inilah berkatnya pengajian. Kita himpunkan beberapa banyak pandangan para ulama untuk kita kongsikan bersama. Maka jaga 2 waktu ini tuan-tuan. Jaga 2 waktu ini. Lepas subuh dan lepas asar. Jelas? Dapat tuan-tuan? Baik. Itu dulu sebelum daripada doa. Adab ketika berdoa ada. Sedang melakukan doa.
Apa adabnya nanti? Kita baca doa ni dulu. Boleh? Tuan-tuan sama-sama ikut saya, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Baik. Semua doa ada Allahumma tak? Ada. Ketika melafazkan Allahumma, di sinilah penafian diri kita. Allahumma, wahai Allah. Tidak ada diri kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Inni as'aluka rahmatan min 'indika. Tanwin bertemu min, ada sabdu di situ. Apa hukumnya? Idgham ma'al gunnah, yakni dengung. Idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu mim, maka ditasydidkan di situ. Rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu. Sad yang betul bagaimana? Sudah ustaz ni. Sad yang betul bagaimana? Tuan-tuan. Lidah berada di gigi bawah. So. Tasli. Biasa sad dengan sin. Sin dengan mudah kami ambil dengan guru kami talaki makhraj huruf. Sin dengan mudah bagaimana? Kamu menyengihkan mulut kamu. Yasin, sempurna. Yasin, sempurna. Dapat? Sa, so, beza. Sa, so. So, si, su. Sa, si, su. Ada beza tak? Ada beza. Penting tak Ustaz? Penting. Setiap huruf mewakili pada malaikat yang jaga. Maka Quran yang dibaca, setiap huruf tadi malaikat jaga. Ada malaikat jaga. Kesan dia lain. Nampak? Tak nak bahas tu, nanti pergi tajuk lain. Wa tuslihu bihadini. Baik. Tuslihu. Ha. Pertengahan daripada tekak. Ha dengan ain. Tuslihu. Biha. Dini. Wa tahfazu. Fazu. Zu tebal. Fa-zu. Macam mana fa yang betul? Hujung gigi atas berada di pertengahan bibir bawah. Fa. Alam tara kaifa. Fa. Jelas? Dapat Wa tarfa'u biha syahidi. Wa tuzakki biha amali. Ain, amali. Baik. Wa tubayyidu. Dhad dan dal benda yang berbeza. Dhad lidah berada di hujung gigi atas. Bukan hujung gigi atas, belakang dia. Da. Dhad macam mana? Kiri dan kanan. Dha. Ghairil maghdubi alaihim walad. Sebab tu orang tahu daripada jauh bila dia dengar, kita dengar, kalau kita mengaji kita dengar. Ghairil maghdubi alaihim walad. Kita tahu dal. Walad, lidah dia berada di tengah. Yang tepat apa? Walad. Jelas? Dapat? Wa taqdi. Dapat Wa taqdi li biha hajati. Baik. Taqdi. Iqra. Jangan terlampau tekan. Qalqalah kubra berbeza dengan qalqalah sughra. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sama ya. Lam yalid pertama sughra, pertengahan ayat. Bagaimana nak sebut dia? Lantunan sedikit saja. Lam yalid wa lam yulad. Jelas? Sama iqra. Jangan tekan iqa. Jangan. Sikit dia. Iqra. Dapat? Saya berlatih ni tuan-tuan sebulan setengah. Iqra. Oh payahlah ustaz.
Qaf pun dah payah dah. Qi. Qi. Payah dah. Meninggal lah guru tajwid kita dah kat sini kan. Ada alasan lah tu. Ustaz, sampai sini guru dah tak ada dah. Allahu Akbar. Baik. Wa taqdili biha hajati. Wa ta'simuni biha min kulli su'. Nun mati bertemu kaf. Apakah hukumnya? Sudah Ustaz. Apa pula Ustaz tiba-tiba tahu tasawuf tanya tajwid. Ingat nak mengaji tasawuf tak belajar tajwid ke? Yang senang-senang nak mengaji tasawuf tu tasawuf nama dia. Dapat? Kena mengaji tajwid. Tanda cinta pada Allah kan? Kamu nak baca kalam dia, kalam kekasih kita. Takkan tak betul bacaannya. Maka kena betulkan. Maka saya tegur ini untuk apa? Adab kita menghadap Allah. Kesebutan tu dijaga. Tertib. Macam menghadap YB. Bukan main ayat bombastik. Habis awal dengan akhir kata. Awal muqaddimah, akhir kesimpulan. Dua-dua ada pantun. Dahsyat tak kita? Dengan Allah tak perlu pantun, tak perlu. Dengan Allah membetulkan bacaan dan menghudurkan hati. Cukup. Dapat? Jelas Nun bertemu kaf apa dia? Jangan lupa tu tanyaan tu. Ikhfa hakiki. Min kulli. Dapat? Min kulli su'. Dapat? Baik. Artinya, ya Allah. Ni tak ikut tuan-tuan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun di sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-berai dari segala urusanku, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengannya engkau perbaikkan akan agamaku, dan dengannya engkau peliharakan segala sesuatu yang gaib dari pandanganku, dan dengannya engkau terima syahadahku, yakni persaksianku, dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya engkau putihkan mukaku, dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukmu. Petunjukmu bukan ku petunjukmu. Dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Dalamnya doa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Boleh bahas ke ni? Doa ni? Kena baca saja. Bahas lah kan? Boleh ngaji bahas doa. Baca doa, balik. Kan? Allahumma inni as'aluka rahmah. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat. Pertama, Imam Ghazali ajar doa awal maksus memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Tanpa rahmat tak boleh doa kita. Tak mampu doa. Tanpa rahmat tak mampu doa. Kerana rahmatlah Allah beri kita doa. Dan kerana rahmatlah kita dah masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana doa, kerana amalan sunat subuh kita, tidak. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun telah melakukan solat sunat qalbiyah, sunat fajar, telah melakukan amal, telah dipilih oleh Allah, diajarkan oleh Imam Ghazali, masih memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam amal jangan pernah rasa cukup. Jangan pernah rasa cukuplah. Banyak dah ni, tak banyak lagi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Inilah kemuncak nikmat yang paling besar. Pertama rahmat, yang kedua hidayah. Makna hidayah? Anak saya ustaz. Tu nama anak kita. Hidayah apa maksud hidayah? Petunjuk. Hidayah di sini bagaimana? Petunjuk yang bagaimana? Ulama menyebutkan Allah bila memberi petunjuk kepada kita, kalau memberi tamsilan, misal,
Example, contoh macam mana? Seperti satu orang yang memberi petunjuk kepada si buta. Macam mana tuan-tuan? Si buta dan si pekak. Ni kata siapa? Babo Haji Abdul Rahman Guluk Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kata Baba Mi, satu orang yang apabila diberikan hidayah oleh Allah, dia seumpama satu orang yang buta dan pekak telinganya. Bagaimana Allah Ta'ala beri petunjuk? Orang yang nak memberi petunjuk pada orang buta dan pekak akan dibimbing tangannya. Disebut dalam bahasa, dituntun langkahnya. Tuntun bukan melihat. Dituntun bagaimana? Satu-satu ditunjuk. Itulah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan petunjuk macam kita bagi petunjuk kat orang. Kedai Fayaz kat mana? Tu kita. Lebih teruk pada kita mana? Tu kita. Betul? Allah tidak. Allah akan tuntun jalan kita. Bagaimana caranya? Doa dulu. Doa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bimbingan tu akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diberikan hidayah ini ke dalam, di mana? Ke dalam hati kita. Sebab qalbu adalah raja bagi tubuh kita. Maka qalbu ini sangat memberi kesan kepada jawahir, zahir. Maka bagaimana? Tak boleh bohong. Ustaz, saya pernah ceritakan dulu. Hati saya baik, Ustaz. Walaupun saya pakai skirt, saya baik. Tak. Hati kamu itulah penampilan kamu. Reflect dia. Siapa yang sebut ni? Nabi sebut dalam hadis. Inna fi jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Ala wahyal qalb. Dalam jasad seorang tadi ada seketul daging. Baik daging tadi baiklah seluruhnya. Syarah para ulama seluruhnya apa? Jawahir. Jawahir kita. Memang hati tak nak doa, maka zahir takkan doa. Kalau dia buat pun depan pak mentua dia je lah. Tapi lepas tu dia tak buat dah. Tak istiqamah ni. Sebab tidak datang dalam qalbu. Maka hidayah kita mohon daripada Allah dari ke dalam qalbu dengan makna apa? Untuk istiqamah dalam hidayah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Cukuplah tu. Saya tak nak sambung ni. Kalau sambung ni memang Allah Akbar. 10.30. Boleh ke saya berhenti awal ni? Boleh Dah datang lambat. Di awal pula tu. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat ni ada soalan tuan-tuan. Jangan soalan berantai soalan berantai memang panjang lah. Baik. Ya bang. Baik. Soalan yang baik. Ni pun berantai juga ni sebenarnya. Tapi umum lah. Taufik, para ulama secara ta'rif umum. Saya tak ta'rif melalui kitab. Kitab lebih panjang lagi. Taufik adalah kekuatan. Hidayah adalah petunjuk. Hidayah, para ulama menyebutkan secara umum. Dapat ilmu dan dapat ilmu pengetahuan sesuatu perkara. Sebagai contoh, adab dalam berdoa. Itu dinamakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah izin malam ni untuk kita tahu adab itu. Allah izinkan. Itu tandanya dituntun jalan kita. Sampai kita tahu sebenar-benar jalan, bagaimana nak berdoa. Itu hidayah. Tapi belum tentu lagi mengamalkan hidayah tersebut tanpa taufik. Apa dia taufik? Kekuatan melakukan hidayah tersebut. Ini mengamalkan hidayah tersebut. Dinamakan taufiq. Jelas? Dan taufik ni secara umum saya tak bahas secara ta'rif dia. Itu umum bahawa kedua-duanya penting dalam hidup kita. Maka taufik, bagaimana nak dapat taufik? Tuan-tuan? Nak dapat kekuatan macam mana? Pertama kena doa. Kena minta dengan Allah. Yang kedua kena ada suasana. Kena didik diri kita. Ni suasana lah ni. Suasana. Kena ada ahwal, environment. Baru datang taufik, kekuatan. Maka sebelum kita keluar menempuh ujian dunia ini, maka perlu dilatih diri kita. Mana tempat latihan kita? Ni. Pengajian. Maka pengajian latihan taufik untuk mendapat kekuatan, jazbah melakukan amalan tersebut. Ini kekuatan. Dan kekuatan ini, kata guru kami, satu orang yang dapat ilmu dan dapat hudur dalam hati dia. Bukan saja cerna pada akal. Oh, nampak. Tapi dalam hati dia nak buat. Kekuatan qalbu. Dia keluar sahaja daripada rumah Allah.
Dia keluar saja pada majlis tersebut, kata guru kami, akan dihimpunkan. Syaitan akan menghimpunkan diri mereka sehingga tinggal hanya 2 mata sahaja. Syaitan akan kerumun kita sehingga tinggal 2 mata sahaja. Kerumun sebab apa? Untuk menggoda kita tidak mengamalkan apa yang kita telah belajar. Sebab tu tak sampai 5 second keluar daripada, hilang. Betul tak? Tak percaya kita tengok kan, saya tanya adab pertama macam mana. Kalau mampu tu alhamdulillah lah, sebab kena jekah sekarang ni. Kena tegahkan di sini. Tapi nak beritahu sebab apa? Kerana dia keluar daripada majlis sahaja, telah dihimpunkan kepada kita iblis, syaitan. Dapat tuan-tuan? Terjawab tak bang? Wallahu a'lam. Jelas? Ada soalan lain? Ya, baik. Kedua-duanya afdal. Kedua-duanya afdal. Dan para ulama menyebutkan kalau dibandingkan darjat, dua-dua afdal. Faham tak tuan-tuan saya sebut afdal? Dua-dua afdal. Dua-dua baik, terbaik. Tapi kalau nak ikutkan darjatnya, di antara melafaz dan tidak melafaz, mana lebih baik? Melafazkan. Kerana di situ ada pengamalan yang mengikuti amalan salaf ataupun amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi melafazkan doa tersebut. Sebab tu kita riwayat. Maka yang kita lafaz, kenapa saya lafaz, tuan-tuan kena ikut. Sebab itu ijazah. Begitulah kami ambil dengan guru kami. Begitulah bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza Nabi sekali sebut, sahabat boleh hafal. Sebab hatinya memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena salah satu. Itu pun tak betul sebut lagi. Bukan hafal, tak betul sebut lagi. Melafazkan, para ulama menyebutkan itu mengikuti caranya salafun salih. Akan tapi kalau nak berdoa dalam hati boleh tak ustaz? Boleh. Juga afdal. Jelas? Dapat bang? Wallahu a'lam. Cukuplah Baik. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk pada nafsu amarah, kelemahan saya. Yang apa kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan kepada kita semua. Taufik daripada Allah dan hidayah. Kita dapat amalkan sama-sama, kita dapat ambil iktibar dan kita dapat sampaikan pada keluarga kita dan orang yang tidak ada dalam majlis ini insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kalau tak ada arah melintang, kita jumpa hari Jumaat insya-Allah. Kitab Aqidatul Awam. Insya-Allah. Wallahu a'lam.